Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibni Abi Layla dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, sembahyang telah diubah kepada 3 keadaan, yakni telah berlaku 3 perubahan kepada sembahyang, dan 3 keadaan juga, kepada 3 keadaan juga puasa telah berubah, yakni puasa telah berlaku perubahan kepada puasa sebanyak 3 kali. Wasaqa Nasr al-hadith bitulih, Nasr mengemukakan hadis dengan panjang lebar. Waqtasa Ibn al-Muthanna, Ibn al-Muthanna hanya menyebutkan hadisnya kisah sembah, yakni dari hadisnya kisah sembahyang mereka dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis sahaja, dan dia berkata itulah keadaan yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW datang ke Madinah, baginda bersembahyang yakni dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 13 bulan. Selepas itu Allah menurunkan ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maknanya kami telah melihat wajah engkau memandang-mandang ke langit, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami pasti akan memalingkan engkau ke arah kiblat yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan dirimu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajah kamu, yakni diri kamu, ke arahnya. Maka Allah Azza wa Jalla telah menghadapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke arah Ka'bah. Wa tamma hadithu, dan habislah hadisnya, yakni hadis Ibnu al-Muthanna. Nasr menamakan sahabat yang bermimpi itu. Dia berkata, yang di dalam riwayatnya Abdullah bin Zaid, yaitu seorang daripada kalangan Ansar, telah datang. Wa qala fihi, dan dalam riwayatnya dia berkata, fastaqbala al-qiblah, dia menghadap kiblat. Qala, lalu dia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Thumma amhala hunayyah, kemudian dia berhenti sejenak, kemudian bangkit semula, lalu mengucapkan seumpama azan tadi, cuma dia berkata, ini Mu'adz berkata, zada ba'da ma qal, dia menambahkan selepas dia berkata, yakni Abdullah bin Zaid, hayya 'alal falah. Apa yang dia tambahkan? Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Mu'adz berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yakni kepada Abdullah, laqinha Bilalan, ajarkan azan itu kepada Bilal. Maka Bilal pun azan dengan menggunakan kalimat tadi. Wa qala fi shaum, Nasr dalam riwayatnya berhubung dengan shaum, puasa, berkata, qala, yakni Anas berkata, apa ni, Mu'adz berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasum, berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan, dan baginda berpuasa pada hari Ashura. Maka Allah menurunkan firman-Nya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa, hanya beberapa hari sahaja. Faman kana minkum maridan, sesiapa yang sakit di antara kamu, aw ala safar, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh diganti, jadi diqadha pada hari-hari yang lain.
Jadi puasa yang ditinggalkannya pada ketika itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang yang mampu melakukannya boleh memberi fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Ketika itu orang yang mahu berpuasa dia berpuasa, dan orang yang tidak mahu berpuasa dia tidak berpuasa, dan dia memberikan pada setiap hari makanan kepada seorang miskin. Itu sudah memadai kepadanya. Ini adalah satu perubahan, satu bentuk perubahan. Setelah itu Allah menurunkan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, dan seterusnya. Bulan puasa yang ataupun di mana Allah menurunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia, dan bukti berupa petunjuk dan pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Sesiapa yang berada menyaksikan bulan itu di antara kamu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan, dan sesiapa yang sakit, aw ala safar, ataupun dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, yakni kalau dia tidak berpuasa bolehlah dia menggantikan pada hari-hari yang lain. Fathabata siyam, tetaplah puasa kepada orang yang menyaksikan bulan itu, yakni bulan puasa, dan kepada musafir boleh dia mengqadhakannya. Dan tetap juga hukum memberi makan untuk orang tua, wal ajuz, dan orang lemah yang tidak mampu berpuasa. Wajah sirmah, dan sirmah datang, waqad amila yaumahu, dia telah bekerja sepanjang hari. Wasaqal hadis, dan perawi yakni Nasr bin Al-Muhajir mengemukakan hadis seterusnya. Babun fil iqamah, ini bab tentang iqamah. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, Bilal diperintahkan supaya menduakan lafaz azan, yakni menyebutkan dua-dua lafaz azan, wa yutiral iqamah, dan menunggalkan lafaz iqamah. Zada Hammad fi hadithihi, Hammad dalam hadisnya menambahkan kecuali iqamah. Kerana itu tidak itar, yakni tidak menunggalkan lafaz iqamah. Riwayat satu lagi ni macam tu juga, cuma Ismail perawi dia kata, saya pun ceritakan hadis ini kepada Ayyub, dia kata illa al-iqamah, kecuali iqamah, yakni ucapan qad qamatis salah, itu maksud iqamah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, azan semasa ataupun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali, yakni ucapan azan itu disebutkan dua kali, dan iqamat sekali-sekali. Cuma muadzin itu berkata qad qamatis salah, yakni itu saja dua kali. Apabila kami mendengar iqamat, kami mengambil air sembahyang, kemudian keluar untuk pergi bersembahyang. Qala Syu'bah berkata, saya tidak mendengar dari Abi Ja'far selain daripada hadis ini. Seterusnya riwayat daripada Abi Ja'far muadzin Al-Uryan, beliau berkata, saya telah mendengar Abul Musanna muadzin Masjid Al-Akbar berkata, saya telah mendengar Ibnu Umar. Lalu perawi mengemukakan hadis tadi, babur rajul yu'adzin wa yuqimu akhar. Ini bab seorang azan, ini melaungkan azan, dan orang lain mengiqamatkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata, Nabi SAW telah mahu beberapa perkara untuk azan, yakni untuk digunakan di tempat azan itu, tetapi tidak ada satu pun yang baginda telah lakukan. Qala, perawi berkata, setelah itu Abdullah bin Zaid ditunjukkan kepadanya azan semasa tidur. Dia pun pergi kepada Nabi SAW lalu memberitahu baginda. Nabi SAW bersabda, ajarkannya kepada Bilal.
Qala, perawi berkata, fa alqahu alaih, maka Abdullah pun mengajarkan kepadanya lafaz azan itu. Qala fa adzana Bilal, perawi berkata Bilal pun azan. Faqala Abdullah, Abdullah berkata, saya telah bermimpi, saya telah melihat azan itu. Wa ana kuntu uridu, sayalah yang mahu azan itu. Qala, Nabi SAW pun berkata, fa aqim anta, engkau iqamatlah. Dengan sanad satu lagi ni lebih kurang tadi juga, serupa tadi juga. Qala, cuma perawi berkata fa aqama jaddi, perawi ini cucu kepada perawi ini Abdullah bin Zaid, maka datuk saya mengiqamat, yani datuk saya beriqamat ataupun mengiqamatkan untuk sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ziyad bin Nu'aim al-Hadrami bahawa beliau telah mendengar Ziyad bin Al-Harith As-Sudai berkata, bila tiba masa azan permulaan subuh, dia telah menyuruh saya, maksud beliau Nabi SAW telah menyuruh saya, maka saya pun azan. Faja'altu aqul, lepas itu saya pun berkata, saya nak qamat, saya nak iqamat wahai Rasulullah. Nabi SAW pun mula melihat ke arah timur, iaitu kepada fajar lah, kepada fajar, yang matahari akan terbit. Maka baginda pun berkata, tidak, nanti dulu sehingga terbit fajar. Lepas itu Nabi SAW pun berhenti, lalu pergi untuk buang air. Thumma sarafa ilayya, kemudian baginda pun kembali kepadaku. Ketika itu sahabat-sahabatnya telah pun berkumpul, yakni maksud beliaunya fatawadda'a, Nabi SAW pun mengambil air sembahyang. Fa arada Bilal an yuqima, Bilal mahu iqamat. Selepas itu, tetapi Nabi SAW berkata kepadanya, akha suda, saudara suda kita ni, dia telah azan, dan sesiapa yang telah azan dialah yang akan iqamat. Qala fa aqamtu, perawi ni Ziyad ni, dia kata saya pun iqamat. Jadi sambungkan kepada hak baru ni, satu lagi riwayat berhubung dengan perubahan yang berlaku kepada sembahyang ni. Satu lagi sambungkan kepada hak baru ni. Hak baru ni sudah ada. Hak ni pula masih lagi berkenaan dengan hak tu. Jadi dalam riwayat ni akan datang, kita akan tengok dia sebut hak satu perkara yang belum lagi disebutkan dalam riwayat yang lepas, iaitu dulunya duduk menghadap kepada Baitul Maqdis, lepas tu dimansuhkan hukum itu dan diperintahkan Nabi SAW supaya menghadap kepada Kaabah. Ada dalam riwayat. Cumanya kalau dalam riwayat sebelum pada ni, dalam riwayat sebelum pada ni, ni Amr bin Marzuq sebelum pada ni, maknanya hak di atas tu, sanak di atas tu sampai kepada Ibnu Abi Layla juga. Ibnu Abi Layla kata haddatsana ashabuna. Baru ni kita sudah bicara dah, siapakah yang dimaksudkan dengan ashab kami itu. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Abi Layla, yakni Abdurrahman bin Abi Layla. Di sana tak ada disebut ashab kami itu siapa. Baru ni kita sudah bicara dah. Dalam riwayat ni, riwayat daripada Ibnu Abi Layla juga, tetapi dengan jelas ada disebutkan sahabat, iaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Ceritanya lebih kurang dengan hak tadi juga lah. Maknanya telah berlaku 3 kali perubahan kepada sembahyang. Sebelum sampai kepada hak sembahyang hak kita duduk buat sekarang ni lah. Sebelum pada tu, mana 3 dengan hak ni lah. Seperti sekarang. Lebih kurang ni juga isinya riwayat yang dulu. Tapi di sana dia tak ada sebut Mu'adz bin Jabal, tetapi dia kata ashabuna.
Kalau dimaksudkan dengan ashabuna dulu, baru ni bercanda. Cuma nak sekali lagi, kalau dimaksudkan dengan ashabuna ataupun ba'du ashabina, baru ni disebut ba'du ashabina Mu'adh, maka Abdurrahman bin Abi Layla tak ada dengan Mu'adh ni, tak ada. Apabila tak ada, bila tak ada, maka dia jadi riwayat ini riwayat munqati', riwayat putus lah. Bila putus, dengan sendirinya ni dia jadi dhaif. Dengan sendirinya dia jadi dhaif. Sebab sanad tu putus. Sebab apa? Sebab Mu'adh bin Jabal ini dia mati pada tahun 18 Hijrah. Dan Ibnu Abi Layla ni lahir pada tahun 17 Hijrah. Maknanya dia tak ada. Ialah kalau dah pun budak, mana dia bukan orang panggil sinnit tahammul, bukan umur yang dikira, yang diambil kira dalam penerimaan hadis, bukan sinnut tahammul. Kalau buat gay pun dia riba pun tak jadi apa juga. Kalau katakanlah dia riba sekalipun, tak jadi apa juga. Sebab apa? Sebab umur tu bukan umur menerima hadis. Jadi umur untuk menerima hadis ni macam-macam pendapat lah ulama tu. Sekurang-kurangnya dia mengatakan apabila dia ni mumayyiz, umur 7 tahun. Iyalah kalau kira tu paling kurang tu pun tak tepat juga. Sebab apa? Mu'adh bin Jabal ni dia mati dalam ta'un amwas yang berlaku pada tahun tu. Jadi tentulah dia tak ada. Bila tak ada, apa dia kata an Mu'adh bin Jabal? Seseorang dia ambil daripada Mu'adh bin Jabal lah. Padahal dia tak ada. Pelawak kah? Mungkin. Inilah benda kalau orang tak mengaji dia keliru. Ini riwayat secara an-anah. Riwayat secara an-anah kalau dengan an begini tidak bermakna ni Ibnu Abi Layla ni memang dia ambil secara langsung daripada Mu'adh bin Jabal. Tidak bermakna begitu. Kalau tidak secara langsung pun boleh dia kata an, menggunakan perkataan an itu dalam istilah ilmu hadis. Boleh kata. Dia tak boleh kata sami'tu, tak boleh kata. Dia tak boleh kata haddatsana, tak boleh kata. Dia tak boleh kata akhbarana, tak boleh. Tetapi an boleh. An boleh. Tidak salah. Jadi kalau riwayat secara an-anah ni boleh jadi seseorang perawi itu dia dengar daripada hak perawi di atas dia. Boleh jadi tidak. Tu kita kena kaji, kena tengok lah. Dah atau tidak? Dah tak ada? Tentulah kita kata ini riwayat ini munqati', putus. Tetapi Ibnu Abi Layla ni dia dah dengan 100 orang sahabat lebih. Betul dia tak ada dengan Mu'adh bin Jabal, tapi dia dah dengan Sayyidina Uthman, dia dah dengan Sayyidina Umar, dia dah dengan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Maknanya dia dah pada umur sinnut tahammul, orang panggil. Pada umur layak menerima hadis. Dia dah dengan sekian ramai sahabat-sahabat. Jadi baru ni kita sudah bicara bila dia kata ashabuna, maksudnya ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Baihaqi dan lain-lain, riwayat Tahawi ada sebut sahabat-sahabat Muhammad. Bila sahabat Muhammad tu tidak semesti Mu'adh, ramai lagi hak lain sebab dia dan dengan sahabat yang lain. Jadi hak daripada Mu'adh ni tentu dia tak ada. Tetapi kalau dia ambil daripada sahabat juga, dan sahabat tu ambil daripada Mu'adh, tak jadi masalah, tidak jadi dhaif lah. Sebab sahabat tu dah, dia dan dengan sahabat tu, tak jadi masalah. Walaupun dia tidak sebut sahabat tu, tak jadi masalah. Sebab dalam riwayat sebelum pada ni kita sudah bicara dah, dia kata sahabat ashab Muhammad menceritakan kepada saya. Mana hak tu dia tu dengar tu. Boleh jadi juga dia tidak ambil daripada Mu'adh bin Jabal, melalui sahabat yang lain. Boleh jadi juga. Hak baru ni tu, hak baru ni tu dia ambil daripada sahabat yang lain. Hak ni kalau kita kata ambil daripada Mu'adh bin Jabal tu tak boleh, putus. Tapi kalau kita mengambil kira hak dia kata dulu dia ambil daripada sahabat lain tu ambil daripada Mu'adh, kalau lagu tu tak apa. Tak apa. Tetapi yang jelasnya mana atas dasar dia ni jumpa dengan sahabat yang ramai, dan ada pula riwayat yang menyebutkan ashabu Muhammadin
kita kira riwayat dia berhubung dengan perkara ni adalah muttasil. Walaupun sanad ini secara khusus tidak muttasil, tetapi tengok kepada sanad-sanad yang lain, mana boleh diambil kira riwayat dia tu berhubung dengan perkara ini adalah muktabar, boleh kita pegang, boleh kita pegang. Lepas tu tak apalah. Dia kata Muaz bin Jabal kata 3 kali sembahyang ni berubah, puasa pun lagu tu juga. Wasaqa nasr al-hadith bitulihi. Sekata nasr sebab Imam Abu Daud ambil daripada 2 orang untuk guru dia. Yang pertama haddatsana Ibnu al-Muthanna an Abi Daud. Abi Daud At-Tayalisi. Abu Daud, hak ni kitab kita ni, pengarang kitab kita ni Abu Daud As-Sijistani orang panggil. Satu lagi ulama besar juga dalam hadisnya, Abu Daud juga, Abu Daud At-Tayalisi. Ni hak Imam Abu Daud kata haddatsana Ibnu al-Muthanna an Abi Daud. Abi Daud mana? Abi Daud At-Tayalisi. Dia ni pun ada kitab juga. Ada kitab Musnad Abi Daud At-Tayalisi. Maknanya Imam Abu Daud ambil daripada 2 orang tu guru dia, seorang Ibnu Muthanna. Lepas pada tu dia kata lepas pada wa haddatsana Nasr bin al-Muhajir. Ni tu guru dia yang kedua. Tu guru dia yang kedua. Nasr bin al-Muhajir qala haddatsana Yazid bin Harun an al-Mas'udi. Nasr bin Muhajir ni tu guru yang kedua. Dia ambil daripada Nasr dan ambil daripada Ibnu Muthanna, 2 orang. Kedua-dua tu Abu Daud At-Tayalisi dan Yazid bin Harun ambil daripada Al-Mas'udi an Amr bin Murrah dan seterusnya. Tak apalah, Abu Daud kata Nasr, tu guru dia nombor 2 tadi, Nasr bin Al-Muhajir telah mengemukakan hadis ini dengan panjang lebarnya. Mana panjang hadis dia? Dia tak sebut habis lagi, nak ayat saja dulu. Nas panjang hadis dia. Tetapi Ibnul Muthanna, tu guru dia mula-mula, dia telah mengemukakan kisah sembahyang mereka ke arah Baitul Maqdis sahaja. Dan dia berkata itulah keadaan yang ketiga yang telah berlaku kepada sembahyang itu. Yang telah berlaku kepada sembahyang. Itulah keadaan yang ketiga, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, lalu dia ceritakan seperti itulah. Mana inilah yang ketiga dalam riwayat yang dulu minggu lepas tak ada sebut hak yang ketiga. Sini ada sebut, iaitu riwayat Ibnu Muthanna ada sebut hak yang ketiga, perkara yang ketiga yang telah berlaku pada sembahyang itu gapo? Iaitu dari segi menghadap kiblat. Dulunya menghadap kepada Baitul Maqdis selama 13 bulan di sini. Lepas tu turun ayat ni menghadap kepada Kaabah pula. Habis kat tu. Wa tamma hadithu, habis kat ni hadis dia. Hadis apa? Hadis Ibnu Muthanna. Wa samma Nasrun. Abu Daud celah ni. Abu Daud kata, dia kata Nasr yang itu guru dia nombor 2 menyebutkan nama sahibar ru'yah, nama orang yang mimpi itu. Dia kata ke mana? Abdullah bin Zaid, seorang Ansar datang. Mana dia sebut Abdullah bin Zaid, yang ni Ibnu Muthanna tidak menyebutkan namanya, tetapi Nas ada menyebut dengan namanya. Wa qala fi, dan Nas seterusnya dalam riwayat tu dia kata Abdullah pun menghadap kiblat lalu beginilah. Tak apalah. Lalu bang apa semua tu. Lepas tu dia kata, dia tambahlah, Anas kata dia menambahkan selepas daripada hayya 'alal falah qad qamatis salah. Yang ni pada ketika qamat. Dan dia kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kata ajarlah kalimat-kalimat itu kepada Bilal. Dia pun ajar kepada Bilal. Dan berhubung dengan puasa, Nasr kata dalam hadis dia hak panjang lebar tu dia sebutlah berhubung dengan puasa. Begini mula-mula Nabi puasa 3. Ini lebih kurang hak dulu jugalah. Puasa 3 hari tiap bulan. Pada hari Ashura Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa juga. Lepas tu turun ayat kutiba alaikumusiyam. Itu hak mula-mula puasa 3 hari tiap-tiap bulan, puasa Ashura. Lepas tu bila turun ayat ni ada pilihan.
siapa yang nak puasa, puasa. Siapa yang tak sempat puasa, boleh juga. Dia hanya perlu keluarkan apa? Fidyah ta'am miskin, dimakan kepada seorang miskin madai. Kalau tak sempat puasa pun tak apa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kepada orang yang mampu berpuasa. Ni mengikut riwayat ni, bukan tidak mampu berpuasa, mampu berpuasa. Mengikut riwayat ni. Sebab kalau kita tengok dalam tafsir macam-macam lah ada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kepada orang yang tidak mampu berpuasa. Ada juga yang terjemah lagu tu. Ada juga yang terjemah lagu tu. Ada juga yang menterjemahkan kepada orang yang mampu berpuasa. Ni mengikut riwayat ni, hak dia sebut ni, hak peringkat yang kedua, iaitu kewajipan puasa bulan Ramadan ni ada dah, tetapi hak nak puasa boleh puasa. Hak tak puasa, walaupun dia mampu puasa, dia tak boleh puasa, boleh juga dia bagi fidyah. Itu peringkat yang kedua. Ini satu perubahan. Mana perubahan yang kedua? Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudan linnas, dan seterusnya. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Dengan turun ayat ni, tetaplah hukum berpuasa tu kepada orang yang menyaksikan bulan puasa tu, dan kepada orang musafir dia boleh qada. Dan tetaplah hukum memberi makan kepada orang tua sangat yang tidak mampu berpuasa. Dan orang yang tidak mampu berpuasa, mana hukum ni? Tetap mana orang yang tidak mampu berpuasa saja boleh bagi makan kepada orang miskin. Hak tu saja. Ataupun orang tua sangat, hak tu saja hak boleh beri makan kepada orang miskin. Adapun orang sakit, biasalah sakit biasa. Ataupun orang dalam musafir, kalau dia tidak puasa semasa dalam perjalanan dia tu, ataupun semasa dia sakit tu, kalau dia tidak puasa, dia boleh qada pada hari yang lain. Dia kena qada, tak ada masalah fidyah, tak ada. Tu yang ketiga. Perubahan yang ketiga. Hak yang kedua tu, maknanya boleh puasa, kau mampu puasa, kau muda, kau tua, kau sakit, kau tidak sakit, kau kalau tak puasa pun tak apa, beri fidyah. Itu peringkat yang kedua. Ini kalau kita mengambil kira hak puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa Ashura itu sebagai satu perubahan. Mana daripada satu kita ambil kira tu, maka 3 saat ni, pasal ni lah 3 puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa hari Ashura tu lepas tu puasa bulan Ramadan, mari dah. Tapi tak kemah tu, tidak kejap. Yang ni orang hak boleh puasa juga, dia boleh tak puasa, boleh bagi fidyah. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, orang ni kalau dia mampu berpuasa, dia tidak musafir, dia tidak sakit, dia kena puasa ke mana-mana. Hak tak puasa ni hanya hak tidak mampu, hak sakit, hak tua. Kalau sakit saja tu dia boleh qada semula. Hak tak boleh qada dah, tua sangat. Ni 3. Kalau kita mengambil kira 3 ni, hak sat ni 3 tu gitulah. Satu lagi pendapat mengatakan dia tidak mengambil kira hak puasa 3 hari setiap bulan tu. Dan puasa Ashura tu tak kira. Hak kiranya mana? Berkait dengan Ramadan saja. Hak berkait dengan Ramadan saja. Berkait dengan Ramadan saja ni, maknanya kita kira dengan hak yang kedua tadi. Jadi fardu puasa bulan Ramadan tu mari, tetapi dalam keadaan tidak kejap. Sesiapa yang nak puasa boleh, sesiapa yang tak puasa, walaupun dia mampu berpuasa, boleh juga. Dia bagi fidyah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadilah, hak yang ketiga tadi. Yang kedua, iaitu kalau sesiapa yang duduk di tempat dia sendiri dan dia menyambut bulan Ramadan tu, dia kena puasa lah. Kalau mampu, semua yang mampu kena puasa, tak ada pilihan nak bagi fidyah seperti yang pertama tadi. Tak ada pilihan, kecuali kepada hak tua sangat ataupun hak uzur sangat, hak tu bolehlah bagi fidyah. Itu perubahan yang kedua. Perubahan yang ketiga, wajah asirmah. Sini wajah asirmah, sirmah pemari, waqad amila yaumahu, dan dia bekerja sepanjang hari, wasaqal hadis, nas mengemukakan hadis dia seterusnya, selanjutnya. Tapi Imam Abu Dawud ringkas, dia tak sebut.
Sebab apa? Sebab serupa dengan hak dulu juga, dengan hak minggu lepas, iaitu disebutkan apa dia? Dulu kalau seseorang tu dia sampai masa buka puasa, dia tak buka puasa, dia tidur dulu. Dia tidur dengan sengaja ke atas, tertidur dulu. Kalau dia bangun tak boleh makan. Tak boleh makan dah. Tak boleh makan tu sampai ke bila? Sampai ke esok. Sahur tu pun tak boleh. Tak boleh makan. Tak ada sahur. Buka puasa, tak esok baru boleh. Itu satu. Apa ni? Hak ni ayat ketiga ni dia ada beberapa perkara. Yang kedua, kalau seseorang tu telah tertidur, ni serupa dengan ayat tadi juga. Kalau telah tertidur, dia tak boleh dah. Bukan makan saja tak boleh, nak tubuh apa tak boleh. Tak boleh. Ini berlaku kepada Sirmah dan berlaku juga kepada Sayyidina Umar. Hak baru ni kita sudah baca dah. Jadi lepas pada tunya turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum dan seterusnya. Maknanya ni perubahan yang ketiga berhubung dengan puasa. Berhubung dengan puasa. Perubahan yang ketiga yang apa dia? Dulu kalau tertidur sebelum makan tak boleh makan apa. Kena esok. Begitu juga kalau tertidur dia tak boleh dah nak tubuh nak apa tak boleh. Tapi lepas pada tu mari ayat ubah waktu. Ayat itu pada malam tu boleh makan walaupun tertidur ke, pada masa buka puasa tu tertidur ke, malam boleh makan, boleh bersetubuh dan sebagainya. Mana-mana yang tak boleh pada masa puasa tu bolehlah malam. Itu perubahan yang ketiga. Maknanya kalau mengikut pendapat yang kedua ni, yang dimaksudkan dengan tiga perubahan itu yang berlaku kepada puasa bulan Ramadan. Tiga-tiga. Tapi mengikut pendapat yang pertama tadi, tak ambil kira hak ni lah. Tak ambil kira hak ni. Perubahan hak ni, hak makan saat ni. Ambil kira hak mana? Hak puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Sebab daripada situ mula-mulanya tidak mengikut setengah ulama yang dia kata hak puasa 3 hari setiap bulan tu dan puasa Asyura tu bukan wajib. Setengah ulama kata wajib. Walau bagaimana pun puasa lah. Mana-mana wajib tidak wajib pun puasa lah dulu. Bagi orang yang kata wajib tu lebih jelas lagi lah. Sebab lepas pada tu hak bulan puasa ni, hak tu jadi tidak wajib lah. Jadi tidak wajib. Dia ambil kira hak tu. Hak mana lebih baik? Hak lebih baiknya kita ambil hak huraian yang kedua tadi, iaitu berhubung dengan puasa bulan Ramadan ni nak cerita ni. Bukan nak cerita hak sebelum tu Nabi puasa apa nama dia 3 hari setiap bulan tu. Hak tu tak ambil kira. Hak tu kira suku. Nak cerita puasa ni memang sebelum pada tu Nabi puasa. Tetapi hak tu tak ada berlaku 3 kali perubahan terhadap puasa tu. Hak berlaku 3 kali ni berhubung dengan puasa bulan Ramadan. Hukum puasa bulan Ramadan. Hak tu berlaku 3 kali perubahannya. Dan hak berhubung dengan sembahyang 3 juga perubahannya. Hak mana 3 perubahan tu? Yang pertama dulu menghadap kepada Baitul Maqdis. Hak saat ni kita jumpa saat ni. Lepas tu menghadap kepada Kaabah. Itu susah perubahan. Yang keduanya, Nabi SAW mula-mula nak kumpul orang. Lagu mana? Nak bincang gini. Lepas tu tak jadi belakang. Saat ni dalam riwayat saat ni dia kata buat perkara Nabi telah nak, tapi tak ada satu pun yang dibuat. Maknanya yang dimaksudkan dengan apa yang disebutkan tadi, iaitu hak dia bincang itulah dengan sahabat-sahabat dia. Hak ni kata kita tiup trompet lah, hak ni kata kita pasal apa nama ni api lah, macam-macam. Tapi tak ada buat. Yang berlakunya kepada dia azan. Itu sah perubahan. Sebelum pada tu duk badi royak gitu lah masuk sembahyang ni gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dulu semasa sembahyang boleh orang hak mari dia boleh tanya berapa rakaat dah sembahyang. Orang hak tengah sembahyang tu boleh royak 2 ke 3 ke boleh royak. Dan hak tu pun dimasuk. Tu 3 perubahan. Lepas pada tu tak boleh. Tak boleh. Itu yang dia katakan 3 perubahan. Jadi hak ni kalau kita tengok kan, kalau kita tengok
Sesiapa yang ada ni kitab ana pegang ni, Badlul Majhud, boleh tengok pada muka surat 53. Riwayat Imam Ahmad dalam musnad dia yang lengkap dan teratur molek. Kalau tadi kan nampak celaru kata, dan tiap-tiap riwayat tu tidak sebut habis. Sebab tu hadis ni dia tak boleh tengok setepak, kena tengok banyak tempat berhubung dengan satu-satu perkara tu, baru jelas. Ni tengah tu. Qultu, yang ni kata syarih ni, iaitu Khalil Ahmad Saharanpuri. Khalil Ahmad ni dia tok guru kepada Syekh Zakaria. Dia kata qad akhraj al-Imam Ahmad hadzal hadis fi musnadihi. Dia buat mari sanad dia. Mas'udi tadi juga lah ada, wa Yazid bin Harun. Qala akhbarani al-Mas'udi qala Abu an-Nadhr fi hadithi hadatsani Amr bin Murrah tadi juga. An Abdurrahman bin Abi Layla an Muadz bin Jabal qala uhilat as-salah thalathatu ahwal wa uhilat as-siyam thalathatu ahwal. Puasa telah berubah 3 kali, sembahyang telah berubah 3 kali. Adapun sembahyang yang berubah 3 kali itu, Nabi SAW bila pergi ke Madinah, Nabi SAW bersembahyang selama 17 bulan dengan menghadap kepada Baitul Maqdis. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' tadi. Fahadha haulun, ini satu perubahan. Dia sebut tegas. Fahadha haulun, ini satu perubahan. Qala, perawi berkata, mereka berkumpul untuk sembahyang dan sebahagian mereka memberitahu kepada sebahagian yang lain sehingga mereka hampir nak gunakan nakus, yakni kayu, pukul kayu tu, ketuk tu untuk nak panggil sembahyang. Qala thumma inna rajulan minal ansar. Kemudian ada seorang lelaki Ansar, orang panggil Abdullah bin Zaid, dia pergi kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya tengok dalam apa yang dilihat oleh orang yang sedang tidur. Kalau saya kata saya tak tidur pun saya benar, kata dia. Iaitu ketika saya sedang antara tidur dan jaga, tiba-tiba saya tengok ada satu orang yang pakai kain sepasang hijau. Dia menghadap ke arah kiblat, dia pun ucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, mathna, dua kali. Sehingga dia selesai azan. Kemudian sebentar selepas tu, qala, dia berkata, thumma qala. Dia pun ucapkan serupa dengan ucapan dia tadi. Cuma dia menambahkan qad qamatis salah. Rasulullah SAW pun kata kepada dia, ajarlah ni ucapan ini kepada Bilal, biar dia ban guna ni. Bilal lah orang yang mula-mula ban dengan menggunakan ucapan tadi. Qala, perawi berkata, Umar pun datang. Dia berkata, wahai Rasulullah, orang yang pergi kepada dia tu mana juga mari dekat saya, mana saya juga tengok lagu tu, peristiwa yang sama, cuma dia telah mendahului saya, yang ni Abdullah bin Zaid tu, dah ke dia rakyat. Fahadhani aulan, ini dua perubahan. Jelas dua perubahan. Pasal ni yang kedua. Qala, perawi berkata, mereka datang untuk mengerjakan sembahyang. Waqad sabaqahum bi ba'dhiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan sebahagian sembahyang. Sebab tak boleh nak berkumpul ada orang mari lewat. Qala fa kana ar-rajul, perawi berkata, jadi orang pada masa itu mengisyaratkan kepada orang lain, ja'a, iaitu kalau dia mari, berapa dah Nabi sudah sembahyang, dia akan kata 1 atau 2, maka dia pun akan mengerjakannya. Kemudian yadkhulu ma'al qaum. Yang ni mengikut riwayat ni masing-masing sembahyang suku cepatlah. Kalau Nabi SAW sudah sembahyang 2 rakaat dah, dia sembahyang sendiri 2 rakaat tu. Lepas pada tu bila siapa dekat serupa dengan Nabi, dia masuk sekali. Begitu dalam riwayat ni. Thumma yadkhulu ma'al qaum fi salatihim. Qala faja'a Mu'adz. Perawi berkata, lepas tu Mu'adz pun mari. Dia kata, ikut apa pun keadaan yang saya dapati Rasulullah bersembahyang, dengan begitu saya akan turut dia. Mana kalau saya mari Rasulullah duduk dalam keadaan rakaat yang ketiga dia duduk tengah rokok, saya akan mari, saya akan rokok juga supaya dia buatlah. Mana gitu. Kemudian saya akan qadakan, yang ni gantikan hak tu sudah terlepas tu, hak saya tak ada dengan Nabi SAW. Yang ni supaya dengan hak kita buat lah ni lah, supaya dengan kita buat lah ni. Yang ni kalau kita dah dengan tu imam 2 rakaat, kalau katakanlah sembahyang 4 rakaat dah 2, jadi lepas pada tu imam tu beri salam, kita bangun buat 2 lagi rakaat. Lagu tu. Maka Rasulullah SAW pun kata, sesungguhnya Mu'adz telah mengadakan satu cara
untuk kamu. Fahakadha fasna'u, kamu buat lagu tu. Molek. Ini tiga keadaan. Tiga keadaan. Makna lepas pada tu waqumu lillahi qanitin. Tegaklah beribadat, yang bersembahyang kepada Tuhanmu dengan diam. Disuruh orang-orang yang bersembahyang tu diam, tak boleh kecek, tak boleh kecek. Sebelum pada tu boleh. Adapun keadaan puasa tu habis sembahyang, tiga keadaan. Adapun keadaan puasa tu Rasulullah SAW mula-mula pergi ke Madinah. Mula-mula dia puasa setiap bulan 3 hari. Wa qala Yazid, ini salah seorang perawi lah dalam riwayat ni. Tengok tadilah riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW berpuasa selama 17 bulan, dari Rabiul Awal hingga ke Ramadan. Pada setiap bulan 3 hari, dan baginda berpuasa pada hari Ashura. Kemudian Allah SWT memfardukan ke atasnya puasa. Allah SWT menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tadilah. Lepas tu ila hadhil ayat, hingga kepada ayat ni, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Perawi berkata, orang yang nak puasa dia puasa, orang yang tak sempat puasa dia tak puasa, dia beri makan kepada orang miskin sahaja. Itu sudah memadai supaya dengan riwayat yang kita baca tadi. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat yang lain, iaitu syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka Allah SWT menetapkan puasa kepada orang yang bermukim, yang tidak dalam perjalanan, yang sihat, dan memberi kelonggaran kepada orang yang sakit dan orang musafir. Dan tetaplah juga hukum memberi makan untuk orang tua sangat yang tidak mampu berpuasa. Ini dua perubahan. Sebenarnya mengikut kira-kira kita tadi, dua hak bulan puasa ni, kedua-dua ni. Hak sebelum tu, hak puasa 3 hari tu, kalau kira hak ni 3 dah lah. Jadi dia kira 2 sini. Dia kira 2 sini ni mengambil kira hak mana? Hak bulan puasa tu. Hak bulan puasa. Qala wa kanu ya'kulun. Ini perubahan yang ketiga yang berlaku pada puasa. Mereka makan dan minum dan mendatangi perempuan selagi mereka tidak tidur. Apabila mereka sudah tidur, tak boleh dah mereka buat semua itu. Qala thumma inna rajulan, perawi berkata, lepas tu ada seorang Ansar, orang panggil dia Sirmah. Ni cerita Sirmah tadi, orang ringkas. Dia ni Sirmah, dia sepanjang hari berpuasa sampai petang. Dia pun pergi dekat bini dia sembahyang Isyak, lepas tu dia pun tertidur, tak ada makan, tak ada minum sampai ke pagi esok berpuasa lagi. Qala, perawi berkata, lepas pada tu Rasulullah SAW tengok dia ni penat sangat, letih sangat nampak dia. Nabi SAW pun tanya dia, mali araka qad jahadta juhdan syadidan. Apa saya nampak awak teruk sangat ni, letih sangat. Nabi SAW kata, dia kata, wahai Rasulullah, kemarin saya buat kerja sehari, lepas tu balik, bila saya balik, letaklah, rebahlah, perebah diri, kata dia. Lepas tu tertidur, baring-baring tidur, kata dia. Lepas tu pagi tak ada pun, dalam keadaan puasa lah. Perawi berkata, ini cerita Sirmah. Cerita Umar pula dia telah menyetubuhi perempuan dia, sama ada hamba dia ataupun merdeka, tak kira. Selepas daripada dia tidur, dia pun pergi kepada Nabi SAW. Dia sebutkan perkara itu kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat, wa hillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, hingga kepada thumma atimmus siyama ila al-lail, kemudian sempurnakan puasa hingga ke malam. Puasa-puasa ni kita kena kawal diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan sekat malam. Bila malam dak dah, wa hillalakum lailatas siyam. Intah, habis. Situlah cerita. Kan makna lebih terang tu. Riwayat Imam Ahmad ini lebih terang nak banding riwayat siapa? Abu Daud ini. Walau bagaimanapun benda yang sama lah juga, benda sama. Imam Abu Daud kadang-kadang dia perengkas. Dia buat. Dia rayak hadis Nasr ini panjang, tapi dia tak sebut habis. Itu orang panggil kharm dalam hadis, yang dibuas sebahagian daripada hadis. Tak apa lah betul. Baik, kita tengok semula sikit lagi. Tadi kan Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nasr.
Nas menyebutkan nama perawi itu. Qala faja'a Abdullah, dia pun kata Abdullah bin Zaid, dia sebut nama. Lepas tu orang Abdullah tengok dalam mimpi dia menghadap kiblat, dia pun ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ni hak Tuhan dah. Boleh ya? Kalau kita baca sekali lalu gitu, kita tak nampak kalau tak ngaji. Kalau baca terjemahan tak nampak. Gapo dia Imam Abu Daud nak. Dia nak ayat gapo. Sebab tu kena ingat semua kaedah tu. Hak maksud Imam Abu Daud, tujuan dia, kitab dia untuk apa? Untuk nak cerita dalil masing-masing ulama. Pasti nak ayat dalil, siapa nampak serupa lebih kurang? Tak serupa. Tujuan dia amari riwayat An-Nasr ni, sebut lafaz ni, dia nak ayat Imam Malik pegang ni. Ni cara ban dia. Maknanya setiap lafaz tu dua-dua kali sebut. Dua-dua kali sebut. Kecuali Allahu Akbar. La ilaha illallah akhir. Satu sekali. Sebab apa? Dia pegang dengan umira Bilal ay yashfa'al adhan wa yutir al-iqamah. Bilal diperintahkan supaya menduakan, yang ini menyebut dua kali tiap-tiap ucapan dalam ban tu. Jadi kalau dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali tu. Kalau sepuluh kita duduk ban skala tu 4 kali tu. Tengok sini lafaz dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali kata. Itu tujuan dia nak ayatnya. Imam Malik dia kata dua kali tu, satu dia pegang dengan hadis Bilal itu, iaitu yashfa'al adhan. Yang keduanya kalau kita tengok dalam riwayat ni, dia sebut dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ dia pegang. Wa yutiral iqamah, apa makna itar iqamah? Makna sebut sekali-sekali ucapan tu dalam qamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu pegangan Imam Malik. Sebab apa? Itar, itu baru itar. Lepas tu qad qamatis salah tu, kadang-kadang dia kata dua kali, kecuali qad qamatis salah, dia kata itu adalah mudraj minar rawi. Itu hak Ayub kata, lafaz Ayub, bukan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kita nak kemas sangat. Boleh nak pakar, dia kata boleh nak pakar. Tetapi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam betul kah? Sebab perawi dia kata hak tu Ayub kata. Ayub kata, kecuali qad qamatis salah. Ayub As-Sakhtiyani salah seorang perawi tu. Jadi maknanya dalam hadis tu dia ada mudraj minar rawi. Ada sebahagian tempat maknanya bukan semuanya daripada Nabi, tetapi hak tu ucapan tu daripada perawi tu. Perawi tambah celah-celah. Misalnya kadang-kadang ada ngajar kan, ni hadis ni. Tengok-tengok untuk terjemah tu, kita tambah hak kita sikit celah tu. Orang kamak kau tu terjemah hadis. Padahal bukan hak tu, hak kita tambah nak menjelaskan. Kita menjelaskan mengikut apa yang kita faham lah, apa yang kita terima. Jadi Ayub tu dia terimanya dua kali qamatis salah, dia ayat tu. Imam Malik kata itu tidak bermakna itar lagi. Kalau itar ni itar belakang, itar belakang. Itu pegangan Imam Malik. Bagi orang yang kata kecuali qamatis salah itu dua kali, dia kata itu bukan hak Ayub. Banyak kita tengok dalam riwayat-riwayat yang lain dengan jelas menyebutkan bahawa itu lafaz Nabi SAW, bukan tambahan perawi, tidak, bukan tambahan Ayub, tetapi hak Nabi SAW kata sendiri lagu tu. Dan hak apa nama ni, Abdullah bin Zaid semasa dia ajar tu, dia kata lagu tu. Mana dia kata lagu tu hak Nabi akui qad qamatis salah tu dua kali. Ingat sebab tu dia kata kita pakai dua kali. Gitu. Asal lagi Imam Abu Hanifah pegang hadis ni juga. Dia kata, cuba tengok dalam hadis ni, perawi dia kata lepas tu sejenak kemudian, sebentar kemudian orang tu terbangun pula, dia pun ucap sumpah tadi juga, cuma dia ada tambah selepas dia kata hayya 'alal falah tu qad qamatis salah. Maknanya kalau sumpah tadi dua-dua kali, qamat tu pun sebut dua-dua kali juga.
Gitu. Allahu akbar Allah. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok. Dua-dua kali kan? Sebab dia kata dia ucapkan supaya tadi juga. Apa makna supaya tadi? Kalau sekali. Jadi ada orang yang mengatakan maksud supaya tadi itu dari segi ucapan tu supaya tadi. Bukan maknanya dua kali sebut. Bukan makna dua kali asyhadu an la ilaha illallah tu dua kali, tidak. Tetapi yang disebutnya asyhadu an la ilaha illallah juga supaya tadi sebut. Tetapi sekali. Dia tahu mana? Kalau hadis ni tak tinggi. Dia tengok hak lain, dia ambil kira hak lain. Bukan hak ni. Imam Abu Hanifah pegang hak ni. Dia tahu ni. Itulah yang jadi khilaf. Itulah yang jadi khilaf. Riwayat Abdullah bin Zaid. Yang ni Imam Abu Hanifah dia pakai azan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Baru ni kita sudah cerita dah. Dia tak pakai azan Abi Mahdzurah. Sebab azan Abi Mahdzurah ada tarjih. Ada tarjih. Baru ni kita sudah jumpa dah. Tetapi qamat dia pakai qamat siapa dia? Ni Abdullah bin Zaid juga. Ataupun Abdullah bin Zaid dalam riwayat hak ni. Sebab ada juga dalam riwayat Abdullah bin Zaid hak lain sekali-sekali. Hak dia kemah pegangnya iaitu pegang Abi Mahdzurah. Abi Mahdzurah qamat dia mana dua-dua kali. Ada pun orang lain, jadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dah orang sependapat dengan dia lah. Dari segi azan dia kata ikut Abi Mahdzurah. Ikut Abi Mahdzurah, iaitu ada tarjih. Dari segi qamat dia pakai qamat Abdullah bin Zaid ataupun qamat Bilal. Qamat Bilal tu Abdullah bin Zaid lah. Hak tulah lah. Habislah situ. Jadi hak tadi, hak kata perubahan tadi semayang ni gini-gini, itu tinggal sejarah saja. Mana nak buat sekarang tak boleh. Hak dua sebelum pada tu. Hak buat sekarang ni hak muktamad lah. Hak ni hak semasa Nabi SAW dulu sah lah semayang dia tu. Kalau sekarang ni tak boleh. Sekarang ni tak boleh. Kita tak boleh kata dah pernah berlaku gitu kita pun nak buat, kata tak boleh. Itu sudah mansukh. Sudah mansukh. Seterusnya bab tentang iqamat. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata diperintah Bilal supaya tadilah yashfa'al adhan wa yutiral iqamah. Hammad menambahkan dalam hadisnya illal iqamah. Hammad menambahkan dalam hadisnya illal iqamah, kecuali iqamah. Maknanya iqamah itu tidak sah, tetapi dua. Imam Abu Dawud mari lagi. Ismail tanya, yang ni perawi. Ismail sebab ni kan Sulaiman bin Harb Abdul Rahman bin Waraq qala hadatsana Hammad an Simak bin Atiyah. Pemalingan sanad. Hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Wahib jami'an an Ayyub an Abi Qilabah. Semuanya ambil daripada Ayyub lakon. Jadi Ismail tanya, saya royaklah hadis ni kepada Ayyub. Dia kata illal iqamah. Pasal inilah yang kita sebut tadi. Imam Malik kata ada orang-orang yang sependapat dengan dia, hak ni dak ni. Hak ni mudraj min ar-rawi illal iqamah. Bukan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Hammad pun dia ambil daripada Ayyub juga. Jadi hak ni Ayyub kata. Ini tujuan Imam Malik Imam Abu Dawud mari sini dia nak cerita hak khilaf ni puncanya mari mana. Sini atas butir ni khilaf. Imam Malik dia tak sih pakai iqamah tu dua kali. Qad qamatis salah tak sih kata dua kali. Sebab dia kata hak ni kata-kata Ayyub, bukan kata-kata Nabi. Dah bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dah kan ni dalam riwayat ni disuruh Bilal supaya menyebut dua kali ucapan dalam azan itu dan menyebut sekali ucapan itu dalam qamat. Kalau qad qamatis salah dua kali, sekali warna. Dia pun ke sini kan. Sebab kata tak adil lah, orang lain kata tidak. Hak ni ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga illal iqamah. Gitu.
Sini dalam syarah dia ada sebut illa al-iqamah ya'ti bi kalimat al-iqamah witran. زاد حماد بن زيد في حديث عن سماك عن أيوب إلا الإقامة أي كلمة قد قامت الصلاة فإنها disebut dua kali. استدل بها من قال بتشفيع الإقامة. Orang yang kata kena dua kali sebut iqamah tu bi anna lafzata qad qamatis salah takarrara marratain atau tukarrar marratain fa innal istithna dzakarahu Hammad fi nafsil hadis wa lam yaqul innaha qawlu Ayyub. Hammad dalam riwayat dia kata hak ni termasuk dalam hadis tu sendiri. Dia tidak kata ini kata-kata Ayyub. Tapi dalam kata-kata Ismail kemudian tu nampak macam Ayyub kata. Lepas tu dia kata ulama-ulama berbeza pendapat tentang perkara ini. Ada satu kumpulan mengatakan iqamat itu tufradu marratan. Iqamat tu sekali-sekali lah. Sekali-sekali lah. Ada pula yang lain berpendapat iqamat tu sekali-sekali belaka, kecuali kata-kata ucapan qad qamatis salah. Hak ni diulangi dua kali. Ni yang kedua. Jadi apa makna kalau kita kata kecuali qad qamatis salah, sedangkan Allahu akbar tu pun dua kali juga. Kan orang duduk amal kan Allah qamat, Allah akbar dua kali lah tu. Apa makna dia kata kecuali hak ni? Kalau kecuali ni hak ni sah je, qad qamatis salah sah je. Imam Malik katanya sekali lah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Tu baru sekali. Ketika qamat, kalau kata Allahu akbar dua kali itu jadi syafa', bukan itar. Jadi orang lain jawab lagu mana? Orang lain kata maksud syafa' di sini untuk Allahu akbar mula-mula tu syafa' dia tu 4 kali. Dua tu kapuh. Jadi dua tu jadi sa. Allahu akbar sa. Allahu akbar dua. Gitu maksud syafa' itu. Bukan Allahu akbar tu sa, Allahu akbar pula tu dua. Kalau lagu tu 4. Jadi maksud dia kata itar di situ daripada 4 tu tinggal 2. Tinggal 2. Hak tu maksud itar itu. Dia bagi tu. Punca khilafnya dia kata orang yang menyangka bahawa istithna iqamah itu daripada kalam Ayyub dan ia bukan merupakan sebahagian daripada hadis sebagaimana yang didakwakan oleh Ibnu Mandah dan Al-Asili. Ni dua orang ni dan begitu juga Imam Malik dia kata tidak dua kali sebut. Tapi orang yang terima dua dia kata ni pun termasuk dalam kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tak apalah tu. Ke mana-mana pun dia ada hak kuat belaka tu. Boleh belaka lah mana-mana pun. Tak jadi masalah. Semua ada diamalkan oleh mazhab-mazhab belaka. Jadi kita tidak perlu sibuklah. Cuma rakyat dari segi maklumat lah. Sekadar maklumat. Apa tu dia sebut? Hanafiyah, Thawri, Ibn Mubarak dan Ahli Kufah mengatakan lafaz iqamah serupa dengan lafaz azan juga. Dengan tambahan qad qamatis salah 2 kali. Dengan tambahan qad qamatis salah 2 kali. Jadi kira-kira panjang ni. Mereka pegang dengan hadis mana? Ada hadis ni tengok mari ni kesimpulannya masing-masing itu ada pegangan yang kuat. Sebab kalau nak jadi mazhab ni bagi sekurang-kurangnya bagi dia sahih, bagi dia. Walaupun orang lain kata tidak sahih, itu suku pasal. Bagi dia sahih. Sudah boleh. Lepas tu sini illa al-iqamah. Lepas tu riwayat daripada Ibni Umar pula. Ni jelas. Ni jelas dalam riwayat Ibnu Umar ini. Di sini tak ada Ayyub, tak ada siapa. Tu je Imam Abu Daud mari ni ayat apa dia? Ini ayatnya qad qamatis salah 2 kali tu. Kalau ada orang yang mengatakan hak tu kata-kata Ayyub bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok riwayat lain.
Hak tak ada ayub. Ada juga sebut 2 kali. Sebab itulah orang yang pegang 2 kali itu dia tidak tengok atas atas. Dia tengok orang lain kata. Ini dalil dia nya. Iaitu riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata azan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu 2 kali, iqamat sekali-sekali. Cumanya orang yang iqamat tu dia ucapkan qad qamatis salah, qad qamatis salah, mana hak tu sekali. Hak tu 2 kali. Hak lain tu sekali-sekali. Fa idza sami'na al-iqamah, bila kami dengar iqamat, kami pun ambil air sembahyang, kami pun keluar pergi sembahyang. Nampak lewat benar pergi ni. Dengar qamat tu baru ambil air sembahyang. Lepas tu kami pun baru pergi sembahyang. Apa makna? Sini ni dalam syarah dia sebut ada beberapa makna. Boleh jadi kadang-kadang dia sebut kadang-kadang bukan amalan sama-sama. Satu. Yang kedua, ni nak menceritakan setengah-setengah sahabat. Mana ada lagi yang orang duduk qamat tu dia baru nak ambil air sembahyang. Ada lagi. Bukan semua. Yang ketiga, tawadda'na tu dengan makna dia tengok pada riwayat yang lain. Dia tengok kepada riwayat yang lain. Iaitu apa dia sebut? Di tempat tawadda'na ni dalam setengah-setengah riwayatnya dia ada sebut tawakhaina. Tawadda'na fa idza sami'na al-iqamah tawadda'na. Tempat tawadda'na tu tawakhaina. Apa makna tawakhaina? Kalau mengikut riwayat tawakhaina tu makna kami bersiap sedia. Yang ni untuk sembahyang. Bukan makna baru nak ambil air sembahyang. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia pakai dengan makna tawadda'na juga. Tetapi ini hanya untuk menunjukkan harus. Boleh juga. Tidak kata nak sembahyang jemaah ni baru boleh dapat pahalanya. Pahala jemaah tu apabila pergi lepas orang band tu selalu pergi duduk cakap. Tidaklah betul. Boleh pahala sembahyang jemaah ni apabila ada jemaah lah. Apabila ada jemaah. Hak sebelum pada tu tak kira. Lepas tu kita kata dah kau ambil air sembahyang? Ada. Sebab apa ni? Ambil air sembahyang bukannya lama. Lepas pada ambil air sembahyang tu pergi sembahyang selalu. Begitu. Sebab biasanya Nabi SAW begitu juga amalan sahabat-sahabat. Lepas pada qamat tu pun dia berhenti dulu, dia tanya betul sah. Cek dulu. Kalau Sayyidina Umar dia berjalan dulu, ikut celah-celah tengok betul. Lepas tu baru dia pergi depan, barulah Allahu Akbar. Makna dah lagi. Dan ini nak menunjukkan harus. Adakah ni hak lebih baik? Tidak. Sekadar harus, menunjukkan harus. Bukan ini gambaran ke semua sekali sahabat, tidak. Bahkan ada setengah-setengahnya. Dan daripada perbuatan mereka dapat kita simpulkan bahawa ini harus. Ada juga yang mengatakan fa idza sami'na al-iqamah tawadda'na. Tawadda'na tu dengan arti ini makna yang kelima lah. Apabila kami telah dengar iqamah, pada ketika itu kami telah pun siap ada air sembahyang. Ada air sembahyang dah. Makna begitu. Yani faqad tawadda'na fa kharajna bi fawri sama'i al-iqamah. Maknanya kami sudah pun berwuduk dah. Bila kami dengar iqamah tu kami telah pun berwuduk dah. Makna bukan baru nak ambil wuduk. Telah pun berwuduk dah. Maknanya kami keluar teruslah untuk pergi sembahyang. Itu makna yang kelima. Boleh berlaku. Seterusnya riwayat daripada Abi Ja'far, muadzin kepada Masjid Uryan. Dia berkata saya telah mendengar Abul Muthanna tadi. Abul Muthanna yang ambil daripada Ibnu Umar tadi. Abul Muthanna tadi muadzin Masjid Al-Akbar, Masjid Agung. Yaqul, dia kata saya telah mendengar Ibnu Umar dan dia telah mengemukakan hadis tadi. Hadis hotspot tadi juga. Sebab tadi dia kata
an Muslim Abil Muthanna an Ibni Umar, riwayat dengan an seperti yang kita sebutkan tadi, boleh jadi dia tidak ambil secara langsung daripada Ibnu Umar. Sebab riwayat dengan an itu boleh jadi ada perantara dia, ada orang tengah, ada orang lain, mana dia tidak dengar secara langsung. Begitu pun boleh. Satu lagi, memang dia dengar pun, tetapi dia nak riwayat dengan cara an, dengan menggunakan lafaz an, nak ringkas dari dia gini. Jadi Imam Abu Daud takut orang kata dia ni tak ada dengan Ibnu Umar. Riwayat dengan an ni ada ihtimal inqita', ada kemungkinan sanad ni terputus antara Abil Muthanna dengan Ibnu Umar ni. Ada satu orang tu siapa dia, selagi tak tahu tak boleh lah jadi dhaif hadis tu. Sebab itu Imam Abu Daud mari dia kata yaqul, Abul Muthanna tu kata sami'tu Ibnu Umar, saya telah mendengar Ibnu Umar. Bila dia kata sami'tu, jelaslah maknanya sanad ini muttasil. Jadi apa yang disebutkan an tadi, an itu bukan makna sanad ini terputus, tidak. Ini hanya saja penggunaan dia. Tapi boleh jadi juga putus, boleh jadi. Macam tadi Ibnu Abi Layla tadi daripada Muaz itu putus tu. Sebab dia tak ada. Dia guna an, tak apa, tidak pelawak. Hak ni dia dah dengar. Dia kata saya dengar Ibnu Umar. Tapi dia guna an juga. Maknanya penggunaan an ini boleh dua. Boleh dua. Itulah kaedahnya. Kalau kita pakai kaedah jumpa selesai. Kalau tidak payah buat apa dia guna lagu ni. Supaya tadi pun lagu ni apa putus. Hak ni kita kata tak putus. Ni ada di belakang. Sebab tu dia sebut yaqul sami'tu Ibnu Umar. Maknanya ada tasrih bis sama' orang panggil. Yang ni perawi telah menyatakan dia dengar. Bila dia dengar tu kan tak ada apa dah lah. Mana tak ada kemungkinan putus ke apa, tak ada lah. Mana hadis ini sahih lah kalau lagu tu. Mana supaya tadi juga begitulah. Kita kena berhenti sekat tu lah. Allah.